Sulam benang ni dia tarik. Kalau yang kedut ni dia tarik gitu. Gitu. Dia bila dia tarik semua, you senyum pun macam tu, you marah pun macam tu. Tapi kalau orang dah buat, dia tarik sana, tarik sini, dia tarik sini, dia tarik. Muka kita tertegang, dia tak original tau. Payah nak cerita lah. Dah lah, pendek 10 minit je. Memang tak habis cerita ni. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Sembang Viral untuk hari ini bersama saya Fetri Yahya untuk membincangkan pelbagai isu yang pastinya ada kaitan dengan berlaku sekeliling masyarakat yang penting untuk kita fahami, sulami dan dalami. Bersama dengan Profesor Madya Dr. Izharif. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia individu yang memang kekal muda. Ya. Ada apa-apa dah Datuk? Tak ada. Saya tak ada cocok-cocok, saya hanya jaga wuduk je. Tapi lah tu lah, realiti hari ini kan, dunia berkembang maju, teknologi ke, kecantikan ke, perubatan ke, semua ada macam-macam yang baru. Ya. Termasuklah, pernah dengar tak? Sulam benang. Sulam benang, sulam bedak, macam-macam. Sulam bedak, tanam benang semua. Dracula, semua tu baru. Jadi dalam Islam macam mana? Sebab ramai yang kata boleh sebab dia bukannya menukar wajah, cuma nak tegangkan mana yang kendur saja. Perkara ini dibincang oleh ulama-ulama silam. Yang confirm haram, yang pasti haram apabila ia mengubah terus. Hari ini bukan saja dia buat cocok sana cocok sini, dia ubah hidung, tambah besi dalam hidung, dia ada tambah something bagi nampak tinggi. Bila dah pakai 5-6 bulan nampak tinggi sangat, dia pun pergi ke klinik tu balik, turunkan balik, macam-macam, tambah dagu, dia dari dagu ke depan. Itu memang hukumnya haram sebab mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu total haram. Tapi kalau dia alasan dia dalam dunia yang sangat kompetitif ya, kena bersaing, kena tampil menawan sebab kerja dia memang perlukan tampil di khalayak ya. Yeah. Mungkin sebagai ejen komunikasi ke yang kena present bahan ke apa semua. Jadi terpaksa buat demi zaman yang mencabar ni. Dia jangan kita nak menghalalkan suatu benda, ya, nak menghalalkan suatu benda yang haram dengan kita punya objektif kita, sebab zaman kompetitif. Tak boleh. Sebab sekarang ni zaman 2021, saya mesti nampak handsome daripada Roshamno sebagai contoh. Tak payah. Kita jadi kita. Kalau kita nak kata sebab saya nak berlawan dengan artis yang lain, saya nak kena berlawan dengan penceramah yang lain, itu satu benda yang akan merosakkan kita. Itu sebabnya kata ulama, la tanzuru ila man huwa ala walakin tanzuru ila man huwa asfali. Jangan asyik tengok orang atas je. Tengok orang handsome daripada kita, habislah kita takkan sampai ke satu tahap yang memuaskan. Jadi tak boleh buat hujah sendiri ya. Tak boleh. Seorang bila dia nak mengiyakan tu, dia kata boleh. Jadi menyebabkan bila orang yang tu popular, pengikutnya akan ikut. Ya, itu sebabnya dalam riwayat Nabi SAW sebut la'anallahu al-fannanina wal fannanat atau kama qala. Allah melaknat golongan-golongan artis-artis ya, selebriti-selebriti yang mengajak kepada kemungkaran, mengajak orang ubah muka, mengajak orang ubah tubuh badan, mengajak orang untuk seksi, maka jawablah di depan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau selebriti yang mengajak kepada kebaikan, tak apa. Tapi kalau rawatan tu sekadar untuk memudakan tanpa ubah apa-apa, hanya untuk ketegangan, penjagaan, tak ada masalah. Jalan tak apa ya. Katakan contoh, saya gunakan pencuci muka untuk jaga saya punya wajah, tak ada masalah. Gunakan alat-alat bahan-bahan itu tak salah. Cuma yang salah ni bila dia mengubah. Ada konsep mengubah ciptaan Allah. Ada ke tak ada? Tanam benang dan juga sulam bedak ni ada tak konsep itu yang jatuh pada haram? Itu sebab satu kajian perlu dibuat. Sekarang ni saya sedang buat beberapa kajian tentang sulam bedak ini. Dan saya dah tanya beberapa pakar, antara doktor sendiri, doktor kosmetik. Dia pun bagi tahu, dia kata sulam bedak ini dia tidak mengubah apa-apa ciptaan. Dia hanya masukkan bahan-bahan untuk kelihatan muka itu kilat dan juga macam seakan-akan bermakeup. Tapi dia akan kena buat secara regular lah. Sebab benda tu akan habis. Jadi benda itulah dibincang ulama, adakah termasuk dalam ciptaan, mengubah ciptaan Tuhan ataupun tidak. Dan ada sebahagian ulama kata tak mengubah, dan ada ulama kata mengubah. Bila ada dua pandangan ulama dalam hal ini, maka satu kajian yang detail perlu dibuat. Ustaz rasa perlu redha dengan perbuatan ke ataupun memang kena keluarkan wang yang banyak ya? Sanggup habisan katakan dalam duit gaji tu 40% hanya untuk kecantikan saja, untuk kekal nampak muda, untuk kekalkan aura, sebab dia kata dia ni orang yang perlu tampil di depan ya, yang perlu nampak menawan, yang perlu nampak karisma, yang perlu nampak memukau. Jadi kalau kita orang yang ternama,
ketika Dr. Zarif nak keluar datang ni, mesti orang lalu je nampak, oh patut dia ni nampak, supaya ada bukawan itu. Jadi perlu untuk dapat hasilnya, kena ada investment yang banyak untuk mencantikkan wajah. Ramai orang kata bila habis duit banyak, kita akan lebih nampak cantik. Betul tak? Saya dapat lihat dan saya bertanya sendiri kepada pakar-pakar, doktor-doktor perubatan, benar, mereka pada mulanya merasakan itu adalah cantik dengan duit yang banyak habis. Tapi rupanya makin lama, duit habis, muka makin teruk. Kalau doktor yang takut pada Allah, doktor perubatan yang tahu halal dan haram, dia kata, biarlah muka tu cantik asli. Tak payah tambah-tambah. Dia orang pun tak galak, kadang-kadang dia orang minta. Customer yang minta, saya nak bubuh. Pelanggan yang nak, saya nak tambah tu, nak tambah ni. Doktor pun, dia bagi dia, ada setengah doktor yang hanya fikirkan duit semata-mata. Tak ada masalah, kita tambah. Kita tambah sini, tambah sana. Kesan sebalik tu sangat tinggi. Nasihat saya lah, prinsip dalam kita nak mencantikkan wajah ni, sulam bedak ke, sulam benang ni dia tarik. Dia tarik. Kalau yang kedut ni dia tarik gitu. Dia bila dia tarik semua, you senyum pun macam tu, you marah pun macam tu. Minta maaf lah, orang kata kasarnya ustaz. Tak, memang betul. Saya tanya orang yang dah buat, dia kata senyum. Dia senyum ke? Senyum. Tak, dia marah. Samalah. Macam pelik pula kan? Sebab dia dah tarik. Sebab Allah buat muka kita ni, dia boleh berubah ikut keadaan. Marah, dia berubah. Senyum, dia berubah. Sedih, dia berubah. Tapi kalau orang dah buat, dia tarik sana, tarik sini, dia tarik sini, dia tarik. Muka kita tertegang, dia tak original tau. Payah nak cerita lah. Dah lah, pendek 10 minit je. Memang tak habis cerita ni. Mudah cerita, prinsip untuk nak bercantik-cantikan ni, pertama, jangan ubah ciptaan Allah. Itu haram. Nombor 2, jangan tambah benda-benda yang kekal. Tak boleh. Ambil satu benda tak bagi dagu ke depan. Itu memang haram hukum dia. Nombor 3, jangan ada pembaziran wang. Bila you dah siap buat sekali, ni doktor pakar cerita tau. You dah buat satu pipi, dia akan jadi nak tambah lagi bawah. Bawah tambah. Alamak, macam tenggelam dah dahi. Tambah dahi pula. Lah kali dah jadi macam alien. Ustaz sini pernah jumpa kan individu yang memang kita tengok pun astagfirullahalazim. Dah tak nampak muka yang, yalah muka dulu kan dah cantik, elok kan. Saya ada memang buat buku tentang kosmetik, tapi saya alhamdulillah Tuhan bagi, sebab kita kawan dengan main dengan doktor. Kita buat kajian banyak dengan doktor. Tengok muka orang, saya tahu orang tu ada cocok. Tak payah tipu, kita tahu. Pergi dekat-dekat. Cocok lah. Tahu. Kecuali kalau mereka ni yang terlibat dengan kemalangan kan. Ya, tu lain. Itu lain. Untuk membantu kan. Okey, kalau dia punya kecantikan asli, misalnya kata ada yang sengit ke apa, itu dibenarkan dia? Itu dibenarkan. Ya, okay. Sebab apa? Ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat dibenarkan. Muka sengit dibenarkan. Kalau di penjawat awam pun, mereka boleh cocok. Dibenarkan cocok botox. Untuk penjawat awam yang kena stroke, dia boleh dicocok setiap 6 bulan. Ditanggung. Tapi kalau untuk kecantikan, minta maaf tak boleh. Tapi disebabkan ada figura-figura yang tampil kan, mereka ni telah pun berjaya untuk menyihir pengikut mereka sampai ramai yang terikut. Walaupun orang tu bukanlah wanita asli, yang kita pelik kenapa ada pengikut. Jadi macam mana perempuan pun kalah dengan wanita plastik ni kan? Diorang ni sebenarnya bukan apa. Diorang ni terlalu ikutkan hawa nafsu. Duk ikut benda-benda yang tak berfaedah. Jadi mengajak followers, mengajak pengikut untuk buat benda-benda yang Allah sendiri tak benarkan. Jadi kesan dia apabila nanti sampai pada waktu dia. Saya dah jumpa ramai tuan-tuan yang mereka ni buat wajah, yang mereka ini buat pembesaran itu, pembesaran ini, sampai satu masa dia kena tukar. Dia kena tambah, kena top up, kena Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita punya kita punya gadget kita pun kena update setiap sebulan, update tu tak? Yang kau tambah tu pun dia kena update, tahu tak? Dia tak boleh barang luar duduk lama-lama, dia tak boleh, dia kena tukar. Sampai tu tahap dah tak jadi muka manusia ya. Kita tengok macam banyak yang dah bila dia tak ada tegang kan. Saya tak cakap, Fitri yang cakap. Memang saya nampak macam simpati lah. Betul. Kita nak mengata tapi simpati sebabkan obsesi yang meracun jiwa. Terima kasih. Wah. Datuk Dr. Muhammad Zarif berkongsi tentang pengalaman ini secara saintifik, telah pun diulas secara ilmiahnya demi keselamatan jiwa dan keselamatan di akhirat nanti, sebab anda telah pun menolak fitrah Allah dengan mengubah kejadian. Kalau tak ada kata itu, termasuklah bentuk wajah yang telah pun digunakan untuk anda dan tak perlu lagi mengubahnya. Sebab yang paling indah sekali ialah menjadi dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, dirimu tetap indah. Jumpa lagi dalam Sembang Viral. Assalamualaikum.